Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 ini membentang berkaitan dengan kajian mengenai ergonomi di kilang Top Globe Ruang Johor. Nama saya ialah Nurul Atika binti Muhammad Azadi, nombor matrik 271878. Sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang organisasi Top Globe Sdn Bhd. Okey, Top Globe Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan sarung tangan getah dan memasarkannya di pasaran tempatan malah turut mengekspornya ke luar negara. Pengasas Top Globe Sdn Bhd ialah Tan Sri Dr. Lim Wee Chai yang bermula pada tahun 1991. Sebelum terlibat dengan pemasaran sarung tangan getah ini, beliau pernah menjadi seorang pengurus jualan pemasaran produk pengguna di bawah cawangan syarikat OYL Industri Berhad. Pada mulanya, beliau hanya membuka sebuah kilang yang kecil di Kelang Selangor. Kini, Top Globe mempunyai 45 buah kilang di Malaysia. Sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang responden. Dalam kajian ini, kami telah menemui buat seorang pekerja di Purna Bina Sdn Bhd yang bernama Amirul Ashraf bin Azman. Beliau berusia 22 tahun dan telah bekerja di Purna Bina Sdn Bhd selama 10 bulan. Beliau ditetapkan untuk bertugas di bahagian Department Warehouse, iaitu gudang. Warehouse ini boleh dikatakan sebagai bangunan untuk menyimpan barang untuk pengeluaran produk dalam jumlah atau pada waktu tertentu untuk diedarkan mengikut permintaannya. Pekerja di warehouse memerlukan kesihatan fizikal yang kuat kerana pekerjaannya melibatkan aktiviti mengangkat dan memindahkan barang ke lokasi yang telah ditetapkan. Kajian temu buah ini dilakukan di sebuah cawangan Top Globe yang bernama Purna Bina Sdn Bhd yang terletak di kawasan perindustrian Luang Johor, Malaysia. Kilang ini terlibat dalam aktiviti perniagaan bahan kimia dan juga produk plastik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan saya dan juga kepada pensyarah. Okey, sekarang saya akan membentangkan itu pendahuluan. Okey, ergonomi adalah sangat penting sekali bagi menjaga keselamatan dan juga kesihatan pekerja. Hal ini demikian kerana ergonomi adalah untuk memastikan sesuatu proses, peralatan, kemudahan dan sebagainya yang digunakan sebagai salah satu bentuk untuk berinteraksi dengan kerja mereka. Okay. Ergonomi juga dikatakan adalah untuk melihat serta kemampuan pekerja untuk mengurus penggunaan dan juga kualiti kerja terhadap sebarang pekerjaan. Seterusnya, kita dapat juga mengukur daripada aspek pencahayaan, gangguan suara, kesihatan, keselamatan pekerja dan lain-lain yang menjadi perkara yang sangat penting di dalam aspek ergonomi. Okey, saya persilakan kawan saya yang akan membentangkan slide yang seterusnya. Terima kasih. Okey, nama saya Nur Atira binti Muhammad Amin dan saya akan meneruskan pembentangan di bahagian faktor-faktor ergonomi yang berlaku di kilang Top Globe Ruang Johor. Terdapat 3 faktor utama iaitu pertama adalah faktor pekerjaan, yang kedua adalah faktor manusia dan yang ketiga adalah faktor persekitaran. Faktor pekerjaan di sini saya bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah pekerjaan dinamik. Pekerjaan dinamik adalah pekerjaan yang dilaksanakan sewaktu berada dalam keadaan bergerak dan posisi tubuh seseorang itu juga akan sering kali berubah dari waktu demi waktu. Kesalahan dalam membawa, menarik, menolak dan mengangkat beban ini kebiasaannya akan terjadi apabila seseorang itu terlalu memaksa diri untuk mengangkat barang seorang diri dengan daya dan berat yang berlebihan daripada keupayaan mereka tanpa mengenakan sebarang peralatan sokongan. Perkara ini dilihat menjadi faktor utama kerana ada di antara mereka yang tidak menyelidiki dan memerhati terlebih dahulu skop kerja mereka sama ada barang berkenaan perlu ditolak maupun ditarik, sehingga akan memberikan beban mekanikal yang tinggi kepada otot, tendon dan juga ligamen mereka. Seperti yang kita sedia tahu, aktiviti mengendali forklift ini akan berlaku secara berulang-ulang dan sering melibatkan pengulangan pergerakan di bahagian leher dan juga di tubuh badan kita sewaktu memandu. Dan pengulangan ini akan mengakibatkan kawasan di bahagian lengan dan juga bahu mereka menghasilkan beban dan risiko untuk memberikan kesakitan atau kecederaan pada leher serta bahu mereka.
Sesuatu pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan dan postur yang sama serta tiada sebarang perubahan posisi badan adalah dinamakan sebagai pekerjaan statik. Jika dapat diperhatikan, budaya pekerja yang bekerja di bahagian pengeluaran pada kebiasaannya akan hanya berdiri dan melakukan kerja yang sama. Ketiadaan pergerakan ini akan mengurangkan peredaran darah dan menyebabkan mereka mengalami kebas dan rasa lemah di bahagian kaki sehingga boleh menyebabkan mereka jatuh pingsan kerana mereka tidak lagi mampu menahan beban berat badan mereka sendiri. Responden kami juga ada menyatakan bahawa dirinya kadang-kala akan bekerja di dalam pejabat yang melibatkan penggunaan komputer. Pekerjaan ini akan membuatkan dirinya berada dalam keadaan posisi duduk yang salah kerana penggunaan komputer dan kerusi yang tidak bersesuaian, tidak mempunyai ciri-ciri ergonomik, ketinggian kerusi yang juga tidak selaras dengan ketinggian meja dan komputer. Beliau juga akan mengakibatkan sokongan di bahagian belakang badan menjadi lemah dan seterusnya menyebabkan dirinya terdedah dengan masalah kesihatan seperti sakit badan. Faktor yang kedua adalah faktor manusia. Kebanyakan kemalangan ergonomik yang berlaku di tempat kerja, lebih-lebih lagi di kawasan kilang, berlaku kerana kecuaian para pekerja itu sendiri yang pada dasarnya tak mengikuti dan mematuhi arahan keselamatan yang telah ditetapkan oleh syarikat mereka. Mereka hanya tidak menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan yang secukupnya yang telah diberikan pada mereka. Mereka hanya akan memakai selipar dan tidak mengenakan kasut maupun boot yang telah diberikan dengan alasan ianya tidak selesa dan panas. Penggunaan earplug dan topi keselamatan juga tidak dipakai dengan betul dan hanya akan memakainya secara sambil lewa sahaja, iaitu dengan meletakkannya sahaja tanpa mengikatnya. Ketua dan majikan yang tidak begitu tegas dan mengambil sikap sambil lewa serta tidak memantau dengan terperinci sama ada para pekerja mereka mengikuti peraturan yang telah ditetapkan atau tidak juga menjadi salah satu faktor manusia di dalam faktor ekonomi ini. Undang-undang yang tidak begitu tegas membuatkan para pekerja yang lain tidak berasa gerun maupun takut untuk mengingkarinya. Oleh itu, para majikan hendaklah mengambil inisiatif lain untuk membuat satu undang-undang yang lebih tegas. Dan faktor yang terakhir adalah persekitaran. Persekitaran tempat kerja di dalam gudang Top Glove adalah sangat bising dengan bunyi yang datang daripada mereka tidak mampu untuk menghilangkan bunyi ini 100%, tetapi bunyi ini boleh dikurangkan dengan penggunaan earplug yang akan diberikan sebelum memasuki kerja. Pekerja akan berasa tidak selesa dan juga boleh menjejaskan kesihatan mereka jika persekitaran suhu di tempat kerja mereka adalah terlalu tinggi maupun rendah. Sistem pencahayaan di Top Glove sangatlah memuaskan kerana mereka menggunakan penggunaan sistem lampu pada waktu malam yang mampu meningkatkan pencahayaan yang sangat baik di syarikat mereka agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih lancar. Manakala di bahagian pengeluaran pula, lampu dan pencahayaan akan dipasang 24 jam memandangkan kawasan ini adalah gelap kerana berada di dalam bangunan. Menurut Encik Amirul, ruang kerja yang diberikan sewaktu mengendalikan forklift ini adalah sangat kecil dan terhad kerana ianya membantutkan setiap pergerakan serta tugas mereka. Ketiadaan pengudaraan yang baik di dalam sesebuah tempat kerja yang tertutup seperti di bahagian pengeluaran akan mengakibatkan sistem aliran udara mereka lemah kerana tahap oksigen yang sedikit juga dilihat menjadi salah satu faktor utama yang akan memberi impak negatif terhadap psikologi dan juga fisiologi pekerja. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan ergonomi. Seperti kita ketahui, ergonomi ini sangatlah banyak kepentingannya terutama dalam sektor organisasi. Namun, apabila berlakunya ketidakserasian antara keupayaan kerja dan memenuhi kapasiti yang diperlukan di tempat kerja, maka inilah yang akhirnya memberi kesan kepada ketidakcekapan dalam penghasilan, peningkatan kadar kesilapan, penurunan kualiti kerja, kemalangan, masalah pendengaran dan menyebabkan kadar lentik henti pekerja yang tinggi.
Pertama sekali, kita akan melihat kesan yang dihadapi oleh responden kita sendiri, iaitu Encik Amirul, iaitu seorang pekerja dalam perkhidmatan barang bahagian packaging material forklift department warehouse yang ditugaskan dalam proses pengangkatan barang. Berdasarkan pengalaman rakan-rakan Encik Amirul seperti yang diceritakan olehnya, mereka juga mengalami kesan daripada ergonomic hazard ini, di mana salah seorang rakannya mengalami kecederaan akibat tersepit pada jentera pengangkat barang forklift akibat ketidakpekaan rakannya itu. Okey, fungsi jentera pengangkat barang forklift ni sendiri sememangnya untuk memudahkan proses pengangkatan barang yang berat, namun apabila berhadapan dengan bahaya ergonomik seperti yang tak mematuhi keselamatan sepanjang pada kawasan bahaya, maka ia boleh mendatangkan kecederaan kepada para pekerja. Selain itu, mereka juga mengalami kesan sakit tulang belakang atau lebih dikenali sebagai slip disc. Hal ini berkaitan proses pengangkatan barang kontainer yang beratnya lebih kurang 12 hingga 15 kilo sehari, kuantiti penuh satu karton sarung tu boleh saja menyebabkan gangguan terhadap fungsi sendi, ligamen, saraf otot, pinggul, kaki dan sekaligus menyukarkan pergerakan dan merencatkan perjalanan kerja disebabkan kecelakaan dan kemalangan yang dihadapi. Okey, seterusnya kita akan lihat pada reka bentuk ergonomi yang kurang memberasakan kekurangan latihan, penyertaan dan sokongan sosial juga boleh bertindak sebagai tekanan dan keletihan kronik kepada para pekerja. Sebagai contoh, pekerja perlu angkat barang di bawah panas terik dengan tempat kerja yang boleh menjejaskan kesihatan mental, menyebabkan kelesuan kerana tak mampu untuk menampung keseluruhan bebanan kerja. Dan setiap kali kita dengar aduan tentang ketidakselesaan persekitaran, namun kegagalan pihak atasan dalam mengenai aduan ini boleh menyebabkan para pekerja mengalami totally burnout. Abid Aziz Yusof dalam buku Pengurus Perubahan menyatakan kalau kesan ergonomik ini boleh mewujudkan ketidaknormaan, di mana ianya merupakan satu fenomena di mana pekerja dalam persekitaran yang berautomasi tinggi boleh menyebabkan mereka terasing dari hubungan sosial. Kalau contoh, individu yang kena terlibat dalam proses pengangkatan barang menggunakan jentera forklift cenderung untuk mengalami bahaya ergonomik yang tak selamat sehingga sanggup mengabaikan hubungan sosial, harga diri dan nilai kemanusiaan yang perlu dimiliki oleh seseorang pekerja waktu melaksanakan pekerjaan. Okey, faktor ergonomik dilihat memberi kesan terhadap tahap kepuasan kerja dalam kalangan pekerja dari skop pekerjaan dan dalam industri yang berbeza, di mana boleh dikatakan wujudnya masalah kadar lantik henti pekerja yang sangat tinggi dalam kalangan operator pengeluaran, terutamanya dalam warga tempatan. Masalah ini menyumbang kepada penurunan motivasi untuk melaksanakan tugas, peningkatan kadar pemberhentian kerja dan seterusnya, mengakibatkan penurunan terhadap produktiviti terutamanya dalam penghasilan barangan. Apabila wujudnya masalah kelesuan dan ketidakselesaan dalam melaksanakan tugas akibat keadaan persekitaran yang tak mencapai tahap kepuasan, oleh demikian hubungan antara faktor ergonomik dalam persekitaran fizikal pekerjaan dan dalam mencapai tahap kepuasan kerja tak dapat dicapai, menyebabkan para pekerja akan memilih untuk berhenti bekerja daripada terus berhadapan dengan faktor ergonomi yang menjejaskan keselamatan dan kesihatan mereka. Okey, akhir sekali, kebanyakan pengurus operasi dan pemilik memikirkan sistem dan peralatan yang dapat membantu ergonomik dari segi kemampuan mereka untuk mengurangkan kos kecederaan dengan meminimumkan latihan fizikal. Namun, keadaan persekitaran seperti bunyi kuat yang terus berpanjangan boleh menyebabkan keadaan ergonomik yang buruk dan peningkatan risiko kehilangan pendengaran. Pendedahan yang berpanjangan pada bunyi kuat boleh menyebabkan gangguan pendengaran. Terutama dalam konteks ini, kebanyakan organisasi memang akan terdedah dengan bunyi pendengaran seperti jentera berat, termasuklah bahagian tempat kerja Encik Amirul itu sendiri. Kebisingan di tempat kerja yang berlebihan boleh menyebabkan para pekerja mengalami deringan dalam bahagian telinga setelah mereka selesai bekerja, dan ianya boleh menimbulkan masalah keselamatan secara keseluruhan, terutamanya dalam persekitaran di dalam kenderaan yang bergerak seperti forklift. Okey, itu sahaja kesan daripada saya. Terima kasih. Hai semua, saya Nitya Rajan. Hari ini saya akan membentangkan tentang komen akademik. Berdasarkan hasil temu bual dan perbincangan yang dijalani dengan pihak kilang Top Glove, telah membuktikan bahawa kajian ini berkaitan dengan topik ke-13 dalam kursus psikologi, industri dan organisasi, iaitu ergonomik, lebih dikenali sebagai kejuruteraan faktor manusia. Ergonomik telah beramal di kilang Top Glove bagi meningkatkan keselamatan pekerja dan mengurangkan kemalangan semasa bekerja. Matlamat lain, kilang tersebut mengamalkan ergonomik adalah meningkatkan keselesaan serta disiplin pekerja dan kecekapan dalam pengendalian alatan dan mesin operasi di tempat kerja. Kilang Top Glove telah membuktikan pengalaman ergonomik melalui pelaksanaan tempat kerjanya.
Kilang Top Glove telah menyediakan ruang kerja yang harmoni, selesa, tenang dan selamat dengan kelengkapan peralatan dan kemudahan yang canggih kepada pekerjanya. Selain daripada itu, Kilang Top Glove telah mengamalkan kebisingan di tempat kerjanya supaya dapat membenteras masalah kesihatan seperti kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan juga rasa kebimbangan dan tekanan. Seterusnya, Kilang Top Glove telah menyediakan reka bentuk jadual kerja kepada setiap pekerjanya. Hal ini kerana Kilang Top Glove memastikan bahawa pekerja mereka tidak bekerja melebihi had masa dan menjadi letih. Ergonomik yang diamalkan oleh Kilang Top Glove melalui elemen masa dan pergerakan. Kilang Top Glove telah meletakkan semua peralatan berhampiran pekerja atau tempat berurusan supaya jarak mencapai sesuatu peralatan perlu diminimumkan. Alat bantuan dan mesin telah dioperasi di Kilang Top Glove bagi menjimatkan masa dan tenaga pekerja. Sehubungan dengan itu, menurut International Labour Organization pada tahun 1950, antropometri subtopik ergonomik juga diamalkan oleh Kilang Top Glove. Matlamat Kilang Top Glove menggunakan antropometri adalah untuk mengurangkan tingkat kelelahan kerja, meminimumkan potensi kecelakaan kerja dan meningkatkan performansi dan motivasi pekerja. Justru, berdasarkan kajian yang dijalankan, kita dapat merumuskan bahawa ergonomik telah beramal di Kilang Top Glove bagi meningkatkan keselamatan pekerja, mengurangkan kemalangan semasa bekerja, meningkatkan keselesaan serta disiplin pekerja dan kecekapan dalam pengandalian alatan dan mesin operasi di tempat bekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Abdul Halim, nombor metrik 272161. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah ekonomi hazard. Okey, langkah yang pertama ialah majikan perlu mendirikan rikasan kerja kepada pekerja. Majikan perlu tetapkan rikasan kerja supaya mudah dilakukan oleh pekerja. Sebagai contoh, apa yang dilihat oleh Encik Amirul ialah ketika pekerja memandu forklift di kilang. Pemanduan forklift hanya boleh memandu dengan kelajuan 8 km sejam saja. Pemanduan forklift yang lama akan menyebabkan pekerja berasa sakit badan kerana hanya boleh memandu dengan had kelajuan yang telah ditetapkan oleh majikan. Okey, sebelum memulakan kerja, majikan akan memberikan peringatan supaya pekerja menjaga keselamatan diri ketika melakukan kerja di kilang tersebut. Keselamatan perlu diutamakan oleh pekerja sewaktu melakukan kerja. Pekerja harus berhati-hati dalam menjaga keselamatan supaya masalah tidak akan berlaku di dalam kilang tersebut. Okey, langkah yang kedua ialah majikan perlu memberikan kemudahan kepada pekerja. Sebagai contoh, majikan perlu menambahbaikkan kemudahan seperti menyediakan laluan untuk pergerakan forklift, dan laluan untuk pejalan kaki semasa di dalam kilang. Okey, laluan untuk forklift harus berada dalam kedudukan yang jauh daripada laluan pejalan kaki. Hal ini untuk menjaga keselamatan pekerja supaya tidak mengalami apa-apa kecederaan kepada pekerja. Pekerja haruslah berjalan di laluan pejalan kaki supaya keselamatan terjaga. Okey, pekerja mestilah mematuhi arahan dengan tidak melanggar laluan yang diberikan supaya tidak menimbulkan masalah kecederaan di tempat kerja. Okey, langkah yang ketiga ialah pekerja harus menggunakan peralatan yang selamat ketika melakukan kerja. Selagi mana pekerja mematuhi SOP di kilang yang disediakan oleh jabatan akan berada dalam keadaan selamat. Okey, pekerja haruslah menggunakan peralatan selamat seperti memakai kasut keselamatan. Hal ini kerana untuk mengelakkan berlakunya kecederaan di kaki. Sekiranya pekerja memakai slipper biasa semasa melakukan kerja, perkara ini akan berlakunya kecederaan ke atas diri pekerja. Bagi mengelakkan kecederaan berlaku, pemakaian kasut keselamatan adalah sangat penting kepada semua pekerja di kilang tersebut. Okey, selain itu, peralatan yang selamat digunakan ialah pekerja mestilah memakai topi keselamatan
topi keselamatan semasa berada di kilang. Sekiranya pekerja berjalan di kawasan yang berisiko yang melibatkan barang sentiasa jatuh dari tempat yang tinggi, topi keselamatan akan menjadi penyelamat ke atas pekerja. Hal ini akan mengurangkan kecederaan di kepala. Pekerja akan berasa selamat kerana pekerja telah memakai kasut keselamatan dan topi keselamatan yang telah ditetapkan sewaktu melakukan kerja bagi mengelakkan kecederaan berlaku ke atas diri pekerja. Okey, langkah yang keempat ialah majikan perlu memberikan tempoh masa yang fleksibel kepada pekerja. Majikan mestilah letakkan tempoh pekerja supaya pekerja melakukan kerja dengan baik. Berdasarkan pandangan Encik Amirul, beliau mengatakan tempoh bekerja untuk memulakan kerja pada pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Kilang Top Glove mempunyai dua ketetapan kepada pekerja yang bekerja lebih masa atau dikenali sebagai overtime ataupun OT. Okey, kerja lebih masa yang pertama dari pukul 5.30 petang hingga 8 malam dan manakala kerja lebih masa yang kedua ialah daripada pukul 5.30 petang hingga 9.30 malam. Hal ini menunjukkan majikan telah memberikan tempoh masa yang fleksibel kepada pekerjanya. Sekiranya majikan tidak memberikan tempoh masa yang fleksibel kepada pekerja, mungkin pekerja berasa tertekan semasa melakukan kerja. Tempoh masa yang fleksibel adalah sangat penting kepada pekerja bagi memudahkan pekerja melakukan kerja di kilang tersebut. Okey, untuk langkah yang kelima ialah majikan haruslah menyediakan ruang bekerja yang sesuai. Hal ini untuk memberikan keselesaan kepada pekerja semasa melakukan kerja. Sekiranya majikan menyediakan ruang bekerja yang sempit, kemungkinan akan berlaku kecederaan ke atas pekerjanya. Pekerja juga akan berasa tekanan kerana berada di ruang bekerja yang sempit. Ruang bekerja yang sesuai dapat memberikan kemudahan kepada pekerja untuk melakukan kerja dengan mudah. Majikan haruslah menjaga keselesaan pekerjanya dan perkara ini akan memberikan pekerja berasa semangat semasa melakukan kerja. Hal ini akan menunjukkan tanggungjawab seorang majikan terhadap pekerjanya. Ruang bekerja yang sesuai juga dapat mengelakkan kecederaan tubuh badan berlaku kepada pekerja. Okey, untuk langkah yang terakhir ialah majikan mestilah mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif. Majikan perlu mewujudkan persekitaran yang memberikan positif kepada pekerja. Dengan mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif, ini akan melahirkan pekerja yang lebih bermotivasi dan bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu kerja di kilang tersebut. Persekitaran kerja yang positif akan memberikan kebaikan kepada pekerja kerana majikan telah menjaga keselamatan pekerja. Hal ini akan mewujudkan kerjasama yang baik antara majikan dan pekerja di kilang tersebut. Majikan juga berperanan dalam mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif supaya pekerja dapat meningkatkan kecemerlangan yang baik terhadap kilang tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan saya dan juga kepada pensyarah. Saya akan menyimpulkan ataupun membuat kesimpulan. Okey, aspek ergonomi adalah sangat penting untuk mengukur persekitaran dan juga kualiti kerja yang telah dilakukan oleh pekerja. Kita telah mengetahui bahawa persekitaran di tempat kerja haruslah kondusif supaya kita dapat meningkatkan lagi prestasi pekerja di sesebuah organisasi atau sebuah syarikat. Apabila kita bekerja di syarikat yang besar seperti kilang, kita mestilah mengambil kira peranan faktor seperti kemampuan fizikal dan juga psikologi pekerja. Oleh itu, para majikan haruslah sentiasa bertanggungjawab dan berwaspada untuk melihat dan mengaplikasikan aspek ekonomi supaya kebajikan pekerja terjaga. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.